Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'u wa wala. Alhamdulillah, kita dapat terus bersama dengan Al-Imam kelas tafsir satu hari satu ayat. Kelas tafsir satu hari satu ayat. Kenapa kita buat di larut malam, pukul 10 malam? Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Kita nak pastikan semua orang boleh mengaji dengan baik, boleh faham Al-Quran dengan baik. Dan sebelum kita tidur, kita buat kelas tafsir secara percuma untuk seluruh umat Islam di Malaysia ni. Baik. Malam ni kita dah sampai kepada ayat yang ke-67. Kepada ayat yang ke-67 surah Al-Baqarah. Sebelum tu saya nak share sikit latihan makhraj yang kami ajar dalam kelas Al-Imam. Untuk pastikan kita punya makhraj setiap huruf tu dia punya tepat dan padat. Kan? Cara macam mana? Malam ni kita buat huruf hamzah dulu. Kita sebut begini. I'an wali'a'na minal mu'ni mu'a'an wali'a'a. I'an wali'a'na minal mu'ni mu'a'an wali'a'a. Kenapa kita buat latihan huruf ni ataupun latihan makhraj ni? Sebab ada setengah orang dia tekan hamzah tu macam ain. A'an wali'a'na minal mu'ni. Kan kesian pula macam tercekik durian. Dia punya sebutan tu, kan? Baik. Jadinya kita ulang balik latihan ni. A'an wali'a'na minal mu'ni mu'a'an wali'a'a. Sebutan hamzah ni ibarat macam kita sebut tak nak. Orang Melayu sebut tak nak macam mana? Tak nak lah. Kau nak pergi tak? Tak nak lah. Ada orang Melayu sebut tak nak. Nak pergi tak? Tak nak lah. Itu melampau menyampah lah dengar tak? Kan? Baik. So malam ni kita sampai pada ayat yang ke-67 surah Al-Baqarah. Kita baca sama-sama. Siapa yang tak ada wuduk, dia baca dalam hati. Kan? Auzubillahi وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق الله العظيم. Baik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, ketika mana Nabi Musa berkatakan kepada kaumnya, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya wahai kaumku, sembelihlah lembu. Okey, apa cerita ni? Apa cerita lembu ni? Saya rasa kisah ni familiar ataupun famous ataupun kita dah favorite, kita dah dengar dah. Semua orang tahu baqarah ni pasal lembu. Cerita macam mana kita nak ulang balik. Kenapa kita nak ulang? Sebab kita sayang pada Allah, sayang pada Nabi. Kan ibaratnya macam kita lah orang rumah dah 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, kita akan recall balik cerita-cerita lama. Dia masih mula kenal dulu sebagainya. Tanda kita sayang, tanda kita ingat, tanda kita kasih. Ya tak? Kan Al-Quran ni bukan tanda sayang, tanda kasih, tapi sebagai panduan, sebagai ingatan, sebagai peringatan dan sebagai panduan dalam kita hidup. Kan sebab tu kena baca selalu dan setiap hurufnya ada pahala, kan? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kisahnya pada zaman Nabi Musa, cerita ni saya ambil daripada kitab tafsir. Kita rasa Imam Qurtubi, Imam At-Tabari, Ibn Kathir dan sebagainya. Baik. Ceritanya ada seorang orang tua, pakcik. Dia ni kaya. Dan dia ni kaya tapi tak ada anak lelaki. Dan dia ada anak menantu, dia ada anak saudara yang yang miskin dan dia bela. Macam kita lah ada anak buah, kita sayang anak buah, kita sayang anak buah ni, anak abang kita, kakak kita sebagainya, kita sayang, kita bela. Kan? Dia pun train lah anak ni supaya meniaga, pandai hidup sebagainya, dah besar, kan? Baik. Dan bila dia dah besar, pakcik ni kaya, disebut dalam kitab tafsir mengatakan si pakcik ni dia ada anak perempuan. Kan? Jadi anak buah ni berkenan dengan anak perempuan ni, sepupu dia lah. Dia nak kahwin. Kan? Baik. Cuma masalahnya si pakcik ni tak mati-mati. Tak mati-mati. Yang anak buah dia ni pula mata duitan. Kan? Tapi dia nak ambil semua harta, tak boleh lah, segan lah. Kenapa? Sebab pakcik masih hidup dan kau ni anak buah je pun. Kan? Kenapa kau nak sangat hartanya? Kan? Baik. Jadi apa yang anak buah dia buat? Dia pakat dengan adik-beradik dia pakat dengan orang lain untuk bunuh. Untuk bunuh. Baik. Kebetulan di zaman Nabi Musa tu, waktu kisah ni berlaku pada zaman Nabi Musa, orang Yahudi. Sebabkan kes jenayah dah terlalu banyak, so apa dia orang buat? Geng-geng yang baik ni, dia buat satu kampung yang ada pintu gerbang. Siapa yang bukan baik, siapa yang bukan ahli kampung, dia tak boleh masuk waktu malam. Kampung tu dia buat macam benteng, macam castle lah, kan? Siapa yang bukan ahli kampung tu, siapa yang keluar waktu malam, dia tak boleh masuk ke dalam kampung tu waktu malam. Siapa yang jahat, ada kes, dia tak boleh masuk kampung tu. Maknanya sebelum asar, sebelum maghrib, semua kena balik, kena masuk. Kalau balik waktu malam, kena masuk pagi esok. Kan? Baik. Jadinya kampung ada kampung yang baik, kampung yang jahat.
Ada kampung geng yang jahat ni duduk luar, yang geng-geng baik ni duduk dalam kampung dan dia ada pagar lah. Mereka tak mudah untuk masuk. Baik. Kenapa jadi begitu? Sebab dah kes jenayah dah melampau di zaman tu. Kan macam kita hari ni lah, kita tak nak orang masuk ke rumah kita, kita kunci pintu, kita buat pagar. Kita pasang CCTV, pasang ADAS sebagainya, pasang apa tu ADAS kan. Apa sistem tu ADT kan, untuk yang untuk alam tu. Baik. Jadinya yang anak buah dia ni, dia nakkan harta tak dapat, pakcik belum meninggal, dia pakat dengan adik-beradik untuk bunuh. Kan? Dan pada zaman tu dari segi syariat, kalau ada jenazah, ada mayat yang mati dekat dengan kampung seseorang, yang kampung satu puak ni, puak tu kena bayar diah. Diah ni mana ganti rugi. Ganti rugi berapa? 100 ekor unta. Kalau syariat zaman kita, kalau berlaku pembunuhan, kalau dengan sengaja, dia kena bayar ganti rugi sebanyak 100 ekor unta. Dan 40 daripada ekor unta tu mesti betina yang bunting. Mana kalau seekor unta 10,000, mana setengah juta. Kan 100 ekor mana setengah juta kena bayar ganti rugi. 40 ekor pula bunting. Dan unta yang mahalnya unta betina lah. Sebab tu Nabi punya unta namanya qaswa, unta betina. Kan mahal unta betina ni. Baik. Tapi kalau bunuh tak sengaja, dia kena bayar 100 ekor unta sahaja. Bukan 100 ekor unta dengan 40 ekor daripadanya yang bunting. Ya, baik. So, jadi pada zaman tu, siapa yang membunuh dan dia punya mayat tu ataupun mayat yang mangsa tu berada dekat dengan rumah seseorang, rumah kita contoh na'udzubillah, ataupun dengan kampung kita kena bertanggungjawab. Kan? Baik. So, puak ni yang jahat ni, adik-adik yang jahat ni, anak buah yang jahat ni, dia bunuh pak saudara tu, dan sebelum dia bunuh, dia mengatakan kepada pakciknya, jom ikut saya nak bincang dengan peniaga-peniaga lain. Kan? Macam kita boleh berniaga, kita nak mintakan tender, minta projek sebagainya, kita nak buat jom MOU dengan satu company yang lebih besar, lebih hebat, lebih baik daripada kita kena bawa seseorang yang kenal dengan company tu. Biasa macam tu tak? Kan? Itu biasalah. Kan? Kalau benda tu bukan open tender, kita bawa lah, mungkin kita ada pak saudara, mungkin kita ada kawan sebagainya yang kenal dengan company tu, dan company tu kenal pak saudara kita ataupun orang yang kita bawa. So senang dah. Kan, kalau minta loan, kita bawa seseorang yang kenal dengan pihak bank, dan bank tu percaya dengan penjamin ni, ya. Jadi bank senang nak luluskan loan. Jadi si budak ni, anak buah ni, dia beritahu pada pak saudara dia, pak cik, mungkin pak long lah dia panggil, contoh, pak long jom ikut saya nak buat satu bisnes ni dengan satu team, satu geng ni, kan. Jadi pak long tolong ikut supaya dia orang ni boleh terima ataupun boleh join venture dengan saya lah. Baik. Si pak long kesian, dia pun ikut. Rupanya bila dia ikut tu, dia orang perangkap dia. Dia pergi seorang, dia perangkap dan dibunuh. Bila dia bunuh, si Pak Long ni, dia ambil jenazahnya, mayatnya diletakkan dekat dengan kampung yang baik tu. Dan macam kita sebut tadi, kampung tu waktu malam pintunya tutup, tak siapa boleh masuk, tak ada siapa boleh keluar. Esoknya orang kampung tu dia buka, ketua kampung buka tingkap kat kasel ataupun pagar tu. Cek kok ada orang jahat ke apa, jangan bukalah. Buka tak ada. Kan? Kemudian bila buka pintu, baru perasan ada jenazah dekat pintu tu. Yang anak buah tadi dia pakat dengan adik-beradik dia tunggu dekat luar menyeru. Kan, bila ketua kampung buka je pintu, nampak jenazah, cepat dia tutup. Kenapa dia tahu syariat zaman tu kalau ada jenazah yang ada di situ, diorang kena bertanggungjawab. Kalau tak dibunuh sebagai kisas, diorang kena bayar ganti rugi. Tak pasal-pasal kita bukan buat hal, bukan kita yang bunuh, kan? Kita pula kena bayar 100 ekor unta. Contohnya lah, saya tak pasti syariat zaman tu macam mana dia punya diah dia ataupun ganti rugi dia, kan? Katakanlah 100 ekor unta, kan? Tak pasal-pasal kita kena bayar setengah juta. Dah kenapa? Kan, baik. Jadi yang anak buah ni dia menjerit, "Oh, engkau dah nampak jenazah ni, engkau yang bunuh, engkau kita tutup pintu Padahal kata kota kampung, bukan kita orang yang buat. Kan, bukan kita orang buka pintu, dah ada jenazah depan pintu. Takkan nak tuduh kami pula. Kan, itu cerita yang pertama, ya, kisah yang pertama. Kisah yang kedua, dalam kitab tafsir lain sebut, yang dituduhnya adalah geng-geng orang yang kononnya nak buat bisnes dengan pakcik dia. Maaf, dengan anak buah tadi. Kan tadi kita sebut, anak buah tu kata pada pakcik dia, "Pakcik jom ikut saya, Pak Long jom ikut saya. Ada geng, ada satu tim businessman yang nak buat bisnes dengan saya." Kan, rupanya dia pakat juga businessman tu untuk kenakan businessman tu. Kan, geng-geng businessman tu. Jadi geng businessman dia kata, apa pula kita orang kena tuduh pula? Kan? Dan Nabi Musa kata, dan itu kau kena bayar kenalah bayar ganti rugi. Kata businessman tu, kita orang tak ada masalah bayar, kita orang kaya. Kan, cumanya kita orang tak naklah orang mengata kita orang ni yang membunuh.
Kan bukti tak ada dan saksi tak ada, cuma jenazah dekat dengan tim yang apa yang kampung tu ataupun dengan kisah lain bersebut jenazah tu berada dekat dengan kawasan si usahawan ataupun businessman tu. Kan baik. Jadinya apa tu bila dah begitu diorang hampir-hampir berperang. Ya, yang adik-beradik dia ni dia kumpul geng-geng dia nak berperang dengan orang kampung ataupun dengan geng businessman tu. Bila nak berperang, ada seorang, 2-3 orang yang cerdik. Dia kata, kenapa nak membunuh sesama kita? Kan? Kita tak pasti jenazah siapa ni dan kenapa dia dibunuh. Siapa yang membunuh kita tak pasti. Sedangkan di kalangan kita ada Nabi Musa. Kan? Dah ada Nabi Musa yang boleh bercakap dengan Allah. Kenapa kita nak buang masa? Minta Nabi Musa selesaikan. So Nabi Musa pun dipanggil dan Nabi Musa minta siapa yang tahu kisah sebenarnya, siapa yang tahu siapa yang membunuh dan yang dibunuh tu tolong tampil. Tak ada siapa yang tampil. Dan akhirnya Nabi Musa kata tolong sembelih lembu. Kan? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyembelih lembu. Orang Yahudi dia nak tahu siapa yang bunuh. Tapi disuruh untuk sembelih lembu. Kan macam kontradik tu, macam pelik lah pula. Kenapa pula lembu tu? Apa guna lembu dengan orang yang dibunuh? Kan? Kemudian qalu atattakhiduna huzwa. Diorang gelakkan Nabi Musa, kau ni buat lawak ke apa? Buat kelakar ke? Tak kelakar pun. Dong ketikaikan arahan Nabi Musa. Sedangkan yang Allah yang suruh tu adalah Allah. Innallaha ya'murukum. Allah yang perintah. Kan? Baik. Jadi ni kita akan sambung lagi dia punya hujung ceritanya pada malam esok ataupun malam lusa insya-Allah. Kan? Sebab kisahnya panjang. Ya, sebelum penutup Nabi Musa berkata qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa takkan mungkin aku berlindung dengan Allah, aku takkanlah mempermainkan orang-orang bertakwa. Korang ni nak jadi baik, nak cari kebaikan, nak cari kebenaran, takkan aku nak berlawak dengan korang pula. Kan itu kisahnya. Kan baik. Cuma kesimpulannya yang dibunuh tu tak ada siapa tahu siapa yang membunuh. Kan? Dan sekarang ni penyelesaiannya belum jelas lagi. So insya-Allah untuk malam esok kita akan sambung lagi kisah ni insya-Allah. Maaf, dan sebelum penutup kita baca balik kisah tadi, ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-67. Syaitanir wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa lagi pada malam esok untuk ayat yang ke-68. Maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.